PPR kita hari ni insyaAllah mula-mula kita akan tahu tentang tajuk ni kemahiran apa kita nak sertai. Lepas tu kita akan tengok pengenalan mengenai tajuk kita hari ni. So kita akan tengok aspek kata bahasa, iaitu kata seru dengan kata tanya. Lepas tu kita akan klarifikasi kata. Kita akan bina ayat. Lepas tu cikgu akan buat penilaian dalam bentuk online hari ni, insyaAllah ada benda yang menarik. Untuk pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran yang meningkatkan pertama kemahiran tata bahasa kita, yang kedua kognitif, kita berfikir dapat berfikir ayat yang bersesuaian untuk golongan kata yang kita belajar sekejap lagi. Lepas tu dari segi nilai kita akan belajar dari segi nilai kepatuhan lah, insyaAllah. Slide seterusnya, tema kita, tema 2, beringat supaya selamat. Unit 3, sayangi nyawa anda. Tajuk kita hari ni Malim Gununglah Wira Penyelamat. Maksudnya lagi kita akan nampak teks ni berkenaan dengan Malim Gunung Wira Penyelamat. Kemahiran yang kita nak tingkatkan hari ni ialah aspek tata bahasa. Okey, sebagai pengenalan, kebiasaan dalam hidup kita ni kita menggunakan pelbagai kata kan, ataupun perkataan. Cikgu nak tanya lah dulu, insyaAllah. Ada berapa orang sekarang? Ada 2 orang kan? Cikgu nak tanya. Anis kena tanya. Contoh, kalau awak dapat baju baru, apa perkataan yang awak keluar? Siapa dulu nak jawab? Okey. Ada awak cakap apa? Itulah. Terima kasih. Terima kasih. Masa tu ada emosi apa? Ada perasaan apa? Gembira. Gembira. Okay. Kalau nampak baju tu terlalu cantik, awak cakap apa? Cantiknya. Wah, cantiknya. Okay. Akan kata wah dulu kan? Wah, cantiknya. Ataupun memang sama ni awak tunggu-tunggu baju tu kan? Okay. Terima kasih Aqilah. Okay. Seterusnya. Anis suka apa? Cikgu nak tanya. Suka pakaian ke? Suka gadget ke? Suka alat makeup ke? Suka warna ke? Gadget. Suka gadget? Gadget. Gadget lah. Okay. Contoh apa gadget yang Anis suka? Laptop. Laptop? Okay, laptop apa yang ni rasa tertunggu-tunggu ni nak beli? Laptop yang touch screen tu ke? Yang tu, kalau tiba-tiba kan beralih-beralih belakang ada laptop tu. Lepas tu orang hadiah kat Anis. Anis nak sebut kata apa? Wah, terima kasih. Wah, terima kasih. Wah, betul ke ni? Betul tak? Perasaan macam tu kan? Kesesuaian lah dengan kita nak belajar ni. Kata seru yang menunjukkan emosi lah. Itu nanti kata tanya, mula-mula mungkin terkejut, siapa punya ni? Kan? Betul kan Anis punya ni? Okay, sekarang cikgu nak share satu video tau. Kenaan yang ni. Subhanallah, comelnya baby tu. Contoh lah. Okay, cikgu share lah. Tolong saja. Okay, kalau kamu dapat slide, kamu tekan je kat tengah ni dah, nanti dia akan gerak lah.
Okay. Video tadi tunjuk beberapa perkataan yang kita guna untuk kita tanya dengan untuk gambarkan perasaan kita kan. Okay, kat dua perkataan ni, dua perkataan pula, dua golongan kata ni yang kita akan belajar ini dalam aspek pemahiran tata bahasa lah. InsyaAllah. Okay, sekarang kita pergi kat kata golongan kata pertama. Semua jenis kata-kata ni dia duduk dalam golongan kata. Kalau kamu jumpa ayat atau soalan kata senaraikan golongan kata, kamu dah tahu lah golongan kata ada kata seru, kata tanya, kata banyak lagi dah. Cuma hari ni kita nak belajar dua kata. Kata pertama kata seru. Kata seru ni cikgu nak minta salah seorang pada kamu baca apa tu kata seru. Cuba baca. Kata seru ialah kata yang digunakan oleh seseorang untuk menggambarkan perasaan seperti gembira, sakit, marah, menyakit, takut, benci, sedih, hairan, kagum dan sebagainya. Okay, terima kasih Najibah. Okay, kata seru ni kita guna untuk gambarkan perasaan tau. Perasaan kita kan ada gembira, sedih, ada perasaan sakit, macam mana rasa sakit tu, marah, hairan, kagum, terlalu kagum. Sekarang kita nak tengok contoh penggunaan dia. Okay, contoh penggunaan dia, contoh aduh untuk menyatakan perasaan sakit. Aduhai untuk melahirkan perasaan sedih. Kadang-kadang untuk zaman sekarang ni kita kadang-kadang kita tersilap penggunaan perkataan sebab kita terlalu campur adukkan penggunaan perkataan. Contoh aduhai ni kita selalu untuk kita nyanyi kan. Sedangkan aduhai tu untuk perasaan sedih kan. Okay, seterusnya untuk menyatakan bantahan, kehairanan, keluhan atau keruncian. Contoh, saya tak nak lah. Dia nak menyatakan bantahan. Tak setuju lah. Okay, seterusnya amboi untuk menyatakan perasaan kagum dan hairan. Cuma untuk orang Perlis jarang lah nak guna perkataan amboi ni kan. Amboi selalu kita guna untuk perkataan apa kalau kat Perlis ni? Anis tak Anis? Contoh mak ayah nak bagi tahu kat budak-budak kecil amboi. Maksudnya dia nak tunjuk apa kat situ? Marah kan? Betul tak? Amboi buat apa tu? Tapi sebenarnya amboi ni penggunaan dia untuk perasaan kagum dan hairan. Jadi penggunaan kata banyak kita dah campur aduk. Sepatutnya amboi untuk kagum dan hairan lah. Okay, teruskan. Cis. Menyatakan perasaan marah, benci, geram dan mengejek. Ini pun jarang guna kat orang Perlis lah. Okay, seterusnya untuk menyatakan perasaan hairan dan terkejut. Sama dengan amboi sikit. Okay. Amboi kagum dengan hairan. Hairan dengan terkejut. Hai untuk menyapa. Contoh kita nak jumpa orang, kita nak menyapa dia. Kita nak tegur dia. Ataupun untuk menarik perhatian. Terusnya wah dalam kata seru untuk menyatakan perasaan hairan, kagum dengan terkejut. Syabas untuk apa? Najih Kak Anis nak beritahu. Tahniah. Untuk ucap tahniah. Betul. Yang menyatakan perasaan gembira. Kita ke seterusnya. Contoh ayat nak. Contoh ayat awak perasan tak? Yang ada tanda warna merah ni perasan tak? Tanda warna merah pertama. Tanda apa ni? Boleh jawab dengan cikgu kan? Tanda koma. Okay, dekat akhir ayat ada tanda apa? Seru. Tanda seru. Jadi bila kita buat ayat yang ada kata seru, selepas kata seru kita kena apa? Koma. Pada akhir ayat kita kena letak kata apa? Kena letak tanda seru. Tanda seru. InsyaAllah hari ni kita ingat nah. Okay, kita tengok contoh penggunaan kata seru yang ada tanda baca ni. Okay. Aduh, koma. Selalunya lepas aduh kita akan berhenti kan. Sakitnya seluruh badanku. Okay, ni tanda perasaan sedih kan. Ya. Dan seterusnya. Okay, terima kasih. Aduhai, malang sungguh nasibku hari ni. Ada tanda koma dengan tanda seru. Okay, sekarang ni nak minta Najiah baca C, Anis baca D.
Dipersilakan C dulu. Amboi, wanginya kamu hari ini. Punya Anis. Itu yang kau dari sini. Okey. Ada perasaan kat situ. Amboi, wanginya kamu hari ni. Cis pergi engkau dari sini. Kalau perkataan cis ni terus ada emosi kan? InsyaAllah. Kamu dah faham contoh ayat nak? Ingat ada koma selepas kata seru dan akhir ayat yang ada kata seru ada tanda seru. Kita teruskan dengan ayat dengan kata nama. Okay, kata nama kita guna dalam ayat-ayat kita juga. Kita kenali dulu apa kata nama pula, kata tanya. Okay, kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanya sesuatu. Kita nak tanya orang. Kita nak tanya soalan dalam kertas. Kita gunalah kata tanya. Okay. Kata tanya ialah kata atau perkataan yang digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya. Okay. Untuk membentuk ayat tanya, kita nak bina ayat tanya, wajib ada kata apa? Soal. Kata tanya. Dan ada tanda soal. Betul, alhamdulillah. Bagus kamu. Okay. Kata tanya mesti diikuti dengan partikel Kah. lah. Siapakah? Okay, kah tu semua sikit. Jadi ada sebut sikit kemarin kan? Okay, ada nak tanya tak pasal partikel kah ni? Tak ada. Okay. Ya. Faham sikit kan kah kan? Okay, kita tengok penggunaan kah. Okay, penggunaan kita panggil dalam bahasa Melayu kita panggil partikel kah. Kita tak panggil perkataan kah. Kita panggil partikel. Okay, partikel kah ni kita akan guna ataupun dia akan wujud di awal. Kalau kat akhir dia tak akan wujud. Okay. Dekat tengah pun dia tak wujud. Asalnya lah kat tengah dia wujud. Yang tak wujud hanya dekat akhir ayat. Okay. Contohnya ayat yang guna perkataan ataupun kata tanya di awal ayat. Contoh apakah? Kita akan tambah partikel kah. Lepas tu akhir sekali tanda tanya. Okay. Boleh tak kita kata apa benda itu? Salah dari segi tata bahasa. Kalau dalam penggunaan harian kita faham je kan? Kita kata apa benda tu kan? Biasa je kan? Okay. Kalau kamu nak bina ayat dalam bahasa Melayu kamu kena tambah kah. Okay. Tengok yang kat tengah ayat pula. Buku siapakah ini? Kat tengah pun dia tambah partikel kah. Kamu ingat tak awal dengan tengah? Sekarang kita tengok contoh yang akhir. Nelayan itu dari mana? Bila akhir kita tak tambah dah partikel kah tu. Ini benda baru yang kamu tahu kan? Selalunya kita selalu tambah kah kan? Kita kena tambah kah hanya kata tanya di awal ayat dengan di tengah ayat. Di akhir ayat tak boleh, insyaAllah. Sekarang ni kita tengok contoh penggunaan dia. Okay, apa? Contoh apakah untuk menanyakan benda atau haiwan. Siapa untuk menanyakan orang ataupun nama orang. Okay, jangan silap tau. Kita suka silap sekarang ni. Suka tukar. Okay, nama apa? Kita suruhnya siapa nama kamu kan? Kita suka apa nama? Macam tu kan? Sekarang ni kita selalu buat ayat rojak kan? Okay. Seterusnya, mengapa? Untuk menanyakan sebab, alasan. Mengapa kamu datang lewat? Mengapakah kamu datang ke sekolah lewat? Mengapakah bila di awal ayat kena tambah partikel kah? Okay, berapakah? Contoh berapa menanyakan bilangan jumlah atau harga. Berapakah harga kek ini? Kena tambah kah ya? Bila menanyakan masa dengan waktu. Di mana menanyakan tempat. Bagaimana menanyakan sebab. Sama. Mengapa dengan bagaimana ni sama kegunaannya. Okay, sekarang ni kita tengok contoh ayat. Nampak ada gambar ni apa? Nobita kat sini. Nobita ke apa ni? Kita tak ingat dah. Okay, apakah pekerjaan ibu awak? Ada tanda warna merah kan? Tanda apa ni? Tanda? Soal.
tanda soal. Tengok ke awal ayat dia guna kata tanya, dia letak partikel apa? Partikel kah, K-A-H. Apakah? Apakah pekerjaan ibu kamu? Contoh ayat. Contoh kedua, siapakah nama adik kamu? Kita selalu kata tak tambah kah kan? Sekarang kita tambah kah. Nah, lepas ni insyaAllah. So, mengapakah kamu menangis? Berapakah jumlah bilangan pingpong di dalam kotak itu? Berapakah untuk bilangan kan? Ni untuk masa pula, bilakah? Bilakah kamu akan bertolak ke Melaka? Okay. Bilakah kamu semua akan datang ke sekolah? Boleh jawab untuk cikgu? Bilakah kamu berdua akan datang ke sekolah? Siapa nak jawab? 5 April. Ada 5 hari bulan 4. April. 5 hari bulan 4. Okey. Kalau orang Islam tambah apa? InsyaAllah. Okey. Kalau COVID tak ada, moga COVID tak ada, insyaAllah. Okey. Sekarang kita nak klarifikasi. Maksudnya kita nak tentukan, yang ni kita nak klarifikasi atau kita nak tentukan betul atau tidak perkataan-perkataan yang ada dalam teks Malim Gunung Wira Penyelamat ni ialah kata tanya dengan kata seru. Jadi cikgu nak share satu lagi bagi kamu nampak lebih jelas dan kita boleh menulis sedikit. Okay. Cikgu share kat kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu stop present. Cikgu share yang baru. Okay, Syazwana, Assalamualaikum. Syazwana dengar suara cikgu, boleh buka mic? Okay, InsyaAllah Syazwana dengar tu. Okay. Entire screen. Okay, kamu nampak tak kertas cikgu ni? Nampak cikgu? Alhamdulillah, terima kasih. Okay, sekarang kita nak baca, lepas tu kita nak tentukan yang mana satu kata nama ataupun kata seru. Cikgu ingatkan semula, kata nama dan kata tanya ialah kata yang untuk kita soal atau bertanya soalan. Kalau kata seru, kita nak menunjukkan emosi kita. Sama ada sedih, marah, sakit, terkejut, kagum. Cikgu. Okay, jom kita baca sama-sama. Okey, cikgu baca dulu yang atas, nanti kamu teruskan. Okay. Malim Gunung Wira Penyelamat. Panggil anak Jawi yang mewakili kelab rekreasi sekolah menengah kebangsaan Seri Reflisia telah menemu ramah seorang malim gunung yang terkenal, iaitu Encik Joseph Nambi. Okey, panggil anak Jawi ni nama orang Sabah mungkin, atau orang Sabah Sarawak lah. Dia menemu ramah seorang, orang panggil, kamu tahu kan kita panggil macam jurulatih naik gunung. Okay. Selalunya cikgu akan panggil mereka sebagai, yang panggil apa lah, kalau orang naik gunung ni ada nama khas untuk mereka. Kalau ni untuk kat Sabah Sarawak ni dia panggil malim gunung. Okay, sekarang ni panggil anak Jawi ni akan tanya soalan dekat Encik Joseph Nambi. Okay. Sila baca perbualan ni. Okay, siapa nak baca perbualan ni boleh tak panggil panggil Anis, Encik Joseph, Najihah. Boleh cikgu. Okay, dia panggil dulu. Selamat pagi Encik Joseph Nambi. Selamat pagi. Sudah berapa lamakah Encik menjadi malim gunung? Saya sudah menjadi malim gunung selama 10 tahun. Wah, lamanya. Mengapakah Encik memilih kerjaya ini? Sebenarnya, saya suka akan pekerjaan yang mencabar. Okay, sambung. Oh begitu. Apakah ciri-ciri malim gunung yang suka? Seseorang malim gunung mestilah mahir tentang selok-belok kawasan gunung, lurah, cerun dan gua.
Kami hendaklah sentiasa mengutamakan keselamatan pendaki gunung. Apakah pengalaman yang paling mencabar yang telah Encik tempuh? Oh, banyak pengalaman yang telah saya tempuhi. Semasa di pertengahan pendakian bersama-sama dengan 4 orang pelancong dari Eropah, tiba-tiba berlaku gegaran kuat yang menyebabkan bongkah-bongkah batu menimpa kami. 3 orang daripada ahli kumpulan kami tidak dapat diselamatkan. Aduhai, malang sungguh nasib kami. Saya hanya mampu menyelamatkan seorang daripada mereka. Perkara ini tidak dapat saya lupakan. Aduhai, kasihannya. Kasihannya mereka. Barulah saya tahu betapa besarnya pengorbanan maling gunung. Syabas Encik. Memang maling gunung yang hebat. Terima kasih Encik Joshua. Sama-sama, Panggit. Alhamdulillah. Terima kasih dua pelajar. InsyaAllah cikgu nak tanya seorang pelajar kita yang baru masuk. Bukan baru masuk, mungkin line dia tak okey. Syazwana. Ya, saya. Okay, Syazwana, ada tak kata nama penggunaan kata tanya dekat ni, dekat teks ni? Bagi satu contoh Kak Cikgu. Kata tanya. Contoh kata tanya selalunya ada tanda apa? Tanda Tanda tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi berkenaan dengan kena cari kata tanya dengan kata seru dekat dalam teks maling gunung Wira Penyelamat ni. Okay, ada kawan dah bagi satu kata tanya. Kata tanya selalunya kita tengok ada tanda tanya. Contoh macam yang ni, kita tengok panggil. Wah, lamanya. Mengapa Encik memilih kerjaya ini? Mengapakah? Ialah kata tanya. Okay. Seterusnya, kita nampak kata seru yang ada tanda seru. Okay. Ada tanda seru kat awal ayat sebelum koma ialah kata seru. Kata seru ialah wah. Okay. Kamu boleh sampai semua kata tanya dan kata seru. Kamu senaraikan, bukan 3 saja, lebih. Kemudian kamu salin dalam buku tata bahasa kamu dan hantar ke Google Classroom seperti link yang cikgu bagi sebelum ni. Okay, kita teruskan dengan aktiviti seterusnya. Aktiviti seterusnya, kamu kena bina ayat sama, salin dekat dalam buku teks pula, minta maaf, dalam buku tata bahasa, salin, kemudian bina ayat berdasarkan kata seru dengan kata tanya. Contoh, wah. Nak guna apa? Wah. Koma. Lepas sambung ayat. Habis ayat. Letak tanda seru. Sama dengan nak guna kata tanya. Kalau tanya contoh, apakah nama kamu? Kat akhir ayat kena ada tanda tanya. Okay. Kita teruskan dengan seterusnya. Okay. Yang terakhir sekali ialah kamu kena buat quiz online dengan tekan kotak kat bawah ni. Kamu klik saja ataupun cikgu bagi link sekali lagi dekat grup WhatsApp. Kamu kena buat quiz online kenaan dengan kata seru dengan kata tanya. Alhamdulillah, kita stop dulu kelas untuk hari ni. Harap untuk ujung minggu ni kamu boleh ulang kaji semula tajuk kita kenaan dengan kata tanya dengan kata seru. Assalamualaikum. Terima kasih.